Iqra ya Muhammad, Jibril menyampaikan pesanan. Let's ngaji Tuhan kalam, Tuhan penuh suci. Let's ngaji dunia alamat panduan ilahi. Let's ngaji membentuk jati diri insani. Let's ngaji terpancar cahaya hati dan nurani. Let's ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ramadan Karim kepada semua yang terus setia bersama kami di Let's Ngaji #ngaji sampai jadi. Bersama tetamu istimewa kita kali ini tidak asing lagi, selepas hari tu dah mai dah. Hari ni kita jemput lagi Abang Arash. Assalamualaikum Abang. Ya. Terima kasih Abang sudi orang kata apa mencemar duri lagi mai ke kami punya studio pada hari ini. Amin. Untuk sama-sama kita menelaah Al-Quran, mengaji pada surah yang tidak asing juga bagi alam Melayu ini, iaitu surah Sajadah. Dan kepada anda, insya-Allah hari ini pada segmen yang pertama kita akan bincang tentang bacaan dan tajwid. Masuk segmen yang kedua, sekiranya ada soalan yang Abang Arash nak tanya, kita akan cuba santuninya insya-Allah. Dalam masa yang sama kita mendoakan supaya masuk fasa kedua. Ramadan ni dia ada 3 fasa bang. Fasa pertama, orang kata 10 hari pertama. Fasa kedua, 10 hari kedua. Fasa ketiga, 10 hari ketiga. Jadi kita ni berada di fasa yang kedua ni, kita duduk berebut nak pulun. Sebab apa? Sebab kata setengah ulama, kalau masuk fasa kedua pun dia tak rebut juga. Sekejap lagi dia kena. Dia akan habis. Jadi semoga dengan usaha kerdil kita ini, Allah pandang dia sebagai sesuatu yang besar. InsyaAllah. Kata ulama, berapa banyak orang beramal dengan amalan kecil tetapi di sisi Allah jadi besar hanya kerana niatnya. Berapa ramai orang yang buat amalan besar tetapi tak ada nilai langsung di sisi Allah kerana niat dia. Bukti dia apa? Bukti dia bila mana hadis Nabi kata ada 3 orang berjalan pergi ke syurga. 3 orang. Bila sampai itu, malaikat halau 3-3 masuk neraka. Siapa 3 orang ni? Pertama, ni saya takut jugalah. Saya pun doa juga, saya tak mau masuk dalam kumpulan ni. Orang alim. Orang pandai. Yang kedua, guru. Yang kedua, orang mati syahid. Berjuang di jalan Allah. Mati dalam medan perang, kena tikap. Yang ketiga, orang yang kuat menderma. Ini kan amalan power ni. Tapi 3-3 dihalau oleh malaikat. Dia dah pindah ke syurga, tapi dihalau oleh malaikat masuk neraka. Jadi mereka macam tak puas hati. Sebab mereka tahu pengakhiran mereka macam mana. Kawan ni mati sebagai seorang guru. Bukannya mati minum arak ke, mati buat kerja laknat. Hak seorang lagi mati di medan peperangan. Syahid. Hak seorang syahid. Hak seorang lagi semua harta dia memang habis untuk jalan Allah. Jadi bila mereka tak puas hati, mereka tanya malaikat, pasal apa kami kena pergi neraka? Malaikat tanya balik mereka, hang orang alim, pasal apa hang mengajar? Dia kata, saya mengajar untuk orang kenal Allah dengan Rasul. Malaikat cakap, pembohong. Terus malaikat cakap, hang mengajar sebab nak suruh orang panggil hang terror, orang alim. Nampak? Amalan kan besar, tapi kerana niat dia salah, habis di sisi Allah zero, tak ada apa. Sama macam seorang lagi, dia berjuang di jalan Allah, mati. Dia kata, saya ni mati di medan perang. Malaikat kata, bohong. Hang bukan mati sebab kerana Allah, kerana hang nak orang panggil hang sebagai hero. Lepas tu yang ketiga, berjuang, berderma habis, gadai duit habis semua, tak ada apa, hidup pun sederhana biasa aja, semata-mata. Bila dia habang kata kerana Allah, malaikat kata, bohong. Hang buat tu semata-mata nak orang panggil hang seorang yang dermawan dan baik hati.
Mak. Jadi semoga Allah menjadikan Ramadan kita kali ini lebih bermakna-makna. Serius saya. Tapi tu kadang-kadang biar sikit macam ni tak apa. Betul. Ikhlas kerana Allah. Sudah cukup. Betul. Semoga Allah menerima amalan kita insya-Allah. Jadi jom kita mulakan perkongsian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Surah Sajadah, salah satu surah yang dibaca pada pagi Jumaat untuk nak dapatkan sujud sajadah pada ayat yang ke-15. Jadi kita nak baca ayat 1 sampai 3 saja. Saya lagi hukum hakam kita bincang kemudian. Jom kita tengok. Boleh abang saya minta izin? Boleh. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dia bunyi dia macam tu. Alif ni kan hari tu kan kita baca Yasin. Ingat tak abang dengan saya sempat Yasin kan? So Yasin kita baca Yasin. Kan kita lanjut dua tu kan? Alif dia tak jadi. Alif. Dia tak jadi. Jangan siapa-siapa pandai-pandai buat lagu tu. Dia alif. Alif dia laju je. Alif. Lam. Sebab ada tanda. Okey? Sebab ada tanda lam tu. Lam. Mim ada. Cuma bacaan di antara lam dengan mim tu dia kena dengung sikit. Kalau abang tengok, kalau abang boleh tengok dekat papan putih saya tulis, lam ni dia ajar macam ni. Lam, lam alif mim lam. Mim ya mim, mim. Jadi mim ni berjumpa dengan mim ni. Mim bertemu dengan mim kena dengung. Jadi sebab tu dia akan bunyi alif lam tu had dua mim ni. Dua mim ni tadi bertemu. Jadi macam alif lam mim. Mau dia jadi. Zalikal kitabul la raiba fihi macam tu. Itu bacaan dia lah. Boleh. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Berhenti dekat situ nah. Am yaquluna iftarah, berhenti nah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir. Situ pun berhenti juga. Nanti saya ajak cara berhenti dia macam mana. Ambil patah balik litunzira. Ambil litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Baik, siapa tak nak nafas berhenti dua kali. Apa dia? Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Dia boleh berhenti macam tu. Kalau yang tak nak nafas untuk nak sambung, sebab kita tak bolehlah kata kita semua sama nafas kan. Jadi kalau siapa yang tak nak nafas, dia boleh berhenti macam tu.
Kebiasaannya kalau kita dengar orang baca, dia akan baca am yaqulu naftarah, dia berhenti bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir, patah balik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Dia berhentikan dekat situ. Jadi kalau siapa yang tak cukup nafas untuk nak perhabis daripada litunzira, dia berhenti dekat qablik la'allahum yahtadun, dia boleh ambil balik kat situ. Okey. Dapat? Abang nak try? Okay, insyaAllah. Jom, let's go. Let's ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Alif Lam Mim. Tepat. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Cantik. Am yaquluna aftarah. Wah, pandai. Betul. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazir. Min nadir. Boleh. Min nazir. Wah, tamam. Okey, ambil balik litunzira, patah balik. Litunzira Qauman ma. Litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika. La'alla. Berhenti kat sini Min qablik. Berhenti. Min qablik. Habis. La'allahum yahtadun. Hakata. Okey, cantik. Jadi abang ayat pertama lepas settle, ayat kedua settle, ayat ketiga sahaja tang hujung saja, sebab tang sini dia ada banyak. Okey, jom kita try lagi sekali ya. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma. Tutup mulut kat situ lah. Qauman ma atahum min nadhir. Berhenti situ. Boleh? Jom kita ambil. Bal huwal haqq. Cuba. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazir. Nadhir. Atahum min nazir. Tamam. Sebab kita berhenti kan belakang dah, jadi sama-sama. Lepas tu abang nak ambil balik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Berhenti situ. Qablik. Settle. Litunzira. Litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik. La'allahum yahtadun. Cantik. Itu bacaan dia. Bagus. Alhamdulillah. Yang ni apa kaedah bacaan, dan sekarang saya nak sebut hukum-hukum dia lah. Okey, jom kita go satu persatu. So, alif lam mim, yang ni kita panggil ilmu dia ilmu huruf awal surah. Dia panggil fawatihis suwar. Huruf di awal surah. Yang tu clear. Tak apa, sama macam surah Yasin, dia ada kaedah dia. Tadi saya dah tunjuk sikit. Habis. Tanzilul. Okey. Tanzilul, kalau abang tengok, kalau semua orang boleh tengok, dia nun mati bertemu dengan huruf zai. Huruf zai ni dia huruf apa? Kalau kita tengok, dia masuk dalam huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Yang ni izhar. Jadi dia masuk dalam hukum yang tak ada. Kecuali satu je yang ada. Apa dia? Nama hukum dia ikhfa. Sebab tu bunyi dia tanzi. Okey, saya tunjuk abang formula dia. Abang tengok elok-elok. Okey. Kalimah yang ada ikhfa saja, dia duduk di antara idgham, izhar. Okey, kalau tengok izhar, kalau kata kalimah tanzilun tu kita nak sebut izhar, dia akan jadi tanzilun. Tan clear. Tanzilul izhar. Kalau idgham masuk tazilul idgham.
Tapi kita tak mau tanzilul, kita tak mau tazilul. Kita nak tengah-tengah dia. Tanzilul. Tu yang dia jadi ikhfa tu. Ikhfa dia duduk di antara izhar tadi, tan. Dia duduk di antara idgham, taz. Jadi dia dengung sekali dengan masuk terus. Nyata tu tak ada, dia dengung terus masuk. Tan pun bukan, taz pun bukan. Dia jadi tanzilul. Okey, itu hukumnya ikhfa. Jadi nak tahu hukum selanjutnya, teruskan bersama kami dalam Let's Ngaji #ngaji sampai jadi. Selepas ini, wallahu alam, jangan ke mana-mana. Download aplikasi MyZakat di telefon pintar anda secara percuma. Awal-awal ni baik kita selesaikan urusan wajib iaitu membayar zakat fitrah. Kalau dah hujung-hujung nanti kita tak tahu apa jadikan. Risau nanti kita rancang nak bayar hujung Ramadan, tiba-tiba ada perkara yang tak diingini jadi kat kita. Ini saya dah ingatkan, baik selesaikan awal-awal. Nak mudah? Download aplikasi MyZakat sekarang. Bayar awal kan senang? Zakat tu bukan zakat fitrah je. Anda juga wajib menunaikan zakat harta seperti pendapatan, simpanan, perniagaan, emas perak, KWSP dan saham sekiranya cukup syarat-syaratnya. Selain membayar zakat fitrah, rebut keberkatan bulan Ramadan ni dengan menunaikan zakat-zakat harta tersebut. Nak lagi mudah? Klik link yang disediakan. Buat sekarang kan senang. Selamat berzakat! Alhamdulillah, kita kembali dalam Let's Ngaji #ngaji sampai jadi yang dibawakan oleh Agami Group Sdn Berhad dengan kerjasama penajaan daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. So hari ini tetamu istimewa kita Abang Arash bersama dengan kita membacakan surah As-Sajadah ayat 1, 2 dan 3. Tadi kita ada terberhenti, betul ya bang? Betul. Kita ada berhenti dekat cerita berkaitan dengan ikhfa. Betul? So tanzilul kitabi la raib. Yang ni raib ni, yang ni dia adalah orang panggil istilah dia matlin. Dia patutnya kan kalau kita tengok cara nak kenal matlin senang je bang. Patutnya huruf ya, huruf saya silap. Terlukis naga pula dah. Ya, patut sebelum dia adalah baris bawah. Betul? Tapi tang sini, huruf sebelum dia baris atas. Itulah tanda matlin. Kalau nak tahu. Itulah tanda matlin. Matlin, huruf mat, ya dengan waw, yang sebelum dia baris atas. Contoh, li'ilafi Quraish. Quraish, qaf, ira, ya, shin. Quraish. Nampak? Baris atas, ya patut baris bawah kan? Dia akan jadi matlin. Dia dia jadi lembut lah, dia jadi lembut dekat situ. So kita akan sebut raib, lembut dekat situ. Dia jadi matlin. Dia jadi matlin kat situ. So cara kita baca, kita tak boleh baca tanzilul kitabi la raiba. Dia kena raiba. Dia ringan saja, dia tak jadi riba. Dia akan jadi raiba. Dia akan jadi macam tu. La raiba fihi min rabbil alamin. Seelok-eloknya kalau nak baca rabbil. B-I-L. Bil. Bukan bil. Rabbil. Bukan. Rabbil. Yuh, tamam. Am yaquluna iftarah. Dia berhenti kat sini, dia ikut kalau kita berhenti 2, kalau kita berhenti 4, dan ikut samalah. Iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira. Sama juga. Kalau izhar, tunzira. Litunzira. Kalau
idgham tudhira. Kita tak mau tunzira, kita tak mau tudhira. Kita nak ikhfa tengah-tengah. Tengah-tengah. Tunzira. Dia dengung dulu baru dia masuk. Tunzira. Litunzira qauman ma atahum min nadhir. Tu dengung banyak tu. Qauman ma panjang, atahum dengung lagi, hum min dengung lagi dalam situ, nadhirim min dengung lagi dalam situ, min ada dengung lagi, qablik. Tu yang panjang tu. Dia bukan panjang pada bacaan panjang, tapi dia dengung tu yang jadi banyak dekat situ. Jadi seseorang tu akan confused dan agak sedikit nafas pendek bila dia kena dengung daripada satu kepada satu kepada satu, tak berhenti dalam tu. Bal hu litunzira qauman ma atahum min nadhirim min qablik. Panjang. Hanya semata-mata dengung. Kalau abang nak try boleh, abang jom kita try macam abang try tengok jadi. Dia jadi dengung tu. Litunzira qauman ma atahum min nadhirim min qablik. Min qablik. Tu. Min qablik. Abang nak try tak? Boleh, insyaAllah. Okey, start dari situ. So kalau macam tu saya tanda, senang kita check kan, kita tengok apa dia dengung pada berapa kali dekat situ yang dia kadang-kadang sedikit sukar kepada setengah orang untuk nak buat sebab dengung dia panjang, dia kena keluar kok hidung dia banyak. So 1 kita tanda, 2 kita tanda, 3 kita tanda, 4 kita tanda, 5 kita tanda, 6 kita tanda. Tu dia. Jom kita try tengok jadi macam mana. Silakan abang. Dia nak main dengung ni, habis resdung semua hilang. Okey, jom silakan abang. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablik. Tu dia. Tapi betul dah cara baca tu betul lah tu. Nampak dia punya dengung dia tu. Banyak. Tapi dia 6 tempat dekat situ. Litunzira qauman ma atahum min nadhirim min qablik. Panjang. La'allahum yahtadun. Itu antara bacaan yang ada di dalam surah As-Sajdah ayat 1 sehingga 3. Okey. Ada apa-apa yang saya boleh bantu abang? Macam mana? Okey tak? Okey, no? Boleh nak tanya sikit ni. Sila. Ramai yang nak tahu juga. Okey. Ada tak sejarah yang menyebabkan turunnya surah ni? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti saya kata sebelum ni, kalau abang perasan, Al-Quran ni dia adalah tujuan utama penurunannya. Allah sebut dalam Quran ni, Allah declare. Allah kata, linuthabbita bihi fuadak. Kami turunkan Quran ni ikut keadaan, ikut soalan yang orang tanya, ikut situasi, ikut waktu berhajat yang Nabi nak. Pasal linuthabbita bihi fuadak. Kami nak bagi hati kamu tetap kukuh bahawa kami sentiasa ada bersama dengan kamu. Yalah kalau orang main-main kat Nabi kan, orang tanya kat Nabi kan, Nabi dengan Nabi Isa saja pun beza 500 tahun. Takkanlah dengan Nabi Musa, Nabi tahu je, Nabi tak tahu banyak. Jadi main-main geng Bani Israel, dia pun baca kitab, dia pun baca dia punya kitab. Dia main kat Nabi kita, dia bertanya, Muhammad, cerita kat kami pasal Zulkarnain kalau hang terror. Zulkarnain zaman siapa tu? Jadi Allah bagi jawapan kat Nabi. Nabi jawab dalam surah Kahfi lah. Nabi kata apa? Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Dia tanya kamu pasal Zulkarnain. Qul, katakan pada mereka, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Saya akan huraikan kepada kamu siapa Zulkarnain. Nampak? Wahyu sampai. Orang tanya aja sampai. Jadi hati Nabi tetap. Orang main kat Nabi, orang tanya, Muhammad, Tuhan hang siapa? Allah.
Allah bagi wahyu kat Nabi. Katakan kat mereka Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Selesai. Nampak? Allah buat turun ikut keadaan. Orang tanya soalan, turun ayat, orang peristiwa berlaku, Nabi cerita. Okey, itu contoh saja abang. Jadi kenapa surah Sajadah turun? Salah satu perkara yang besar dalam surah Sajadah ialah Allah menceritakan sifat para sahabat yang meninggalkan tempat tidur mereka. Tatajafa junubuhum pada ayat yang ke-16. Jadi surah Sajadah ni turun nak menceritakan ciri-ciri dan sifat-sifat kebesaran Allah yang menjadikan para sahabat dan Nabi ni tunduk kepada kebesaran Allah tadi itu, hatta kepada bangun malam sekalipun mereka sanggup tinggal. Sebab tu kalau orang selalu kata nak minta orang panjang marah saya abang no. Saya ni sebab orang tua abang saya, dia kata, "Ni, hang jangan duk semangat sangat Ustaz Don. Duk sembang jihad lah apalah. Jihad pertama yang hang kena buat, buka mata. Jihad buka mata bangun sembahyang malam." Kalau hang boleh jihad yang tu, hak lain semua senang. Sebab apa? Perbuatan tu Allah puji. Sehingga sanggup turunkan ayat Quran memuji satu surah tentang perangai para sahabat dan Nabi. Sekalilah Nabi Allah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam dalam mendirikan sembahyang malam. Oh, ini kekuatan abang Hebat Saja kongsi dengan abang cerita sikit. Masa pembukaan kota Konstantinopel, kan Sultan Muhammad Al-Fatih bawa tentera dia dalam 100,000 orang lah, orang kata. Ada setengah atas 150,000, ada kata 200,000. Saya kira dah tolak lah yang dah syahid apa semua tu, saya kira consider 100,000 tu adalah. Okey, maaflah kalau nombor yang saya kira tu salah. Jadi bila 100,000 tentera ni hebat ada, abang mereka angkat kapal naik bukit kot. Benda tak logik lah. Benda yang kalau ketua perang hari ni cakap, anak buah tak buat tu. Tapi mereka boleh taat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kita nak tengok gambaran orang yang ada dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang bila diberikan oleh Tuanku Sultan kata tolong angkat kapal naik bukit, mereka boleh buat abang. Okey, tengok. Masa 100,000 orang ni dah menang buka kota Konstantinopel, ada satu gereja besar nama dia Hagia Sophia. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih kata ini masjid. Sekarang kita iktiraf yang ni jadi masjid. So kita nak semayang dalam dia. Siapa imam yang layak? Dah 100,000 orang dah ada. Maka mereka buat undi. Kategori dia susah gila abang. Tapi bagi tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, no problem. Apa dia soalan dia tanya abang? Antara soalan ni, antara aja, kita tak cerita semua, nak cerita antara. Antara soalan yang ditanya ialah, siapa yang daripada akil baligh tu, tarik daripada akil baligh bang, bukan hari pembukaan kota Konstantinopel, dia ambil daripada akil baligh. Kalau saya soalan tu tanya, saya akil baligh umur 13 bang, lah ni dah umur 41, hampir lebih kurang berapa 38 tahun punya cerita nak tarik balik 28 tahun punya cerita. Memang tak dah lah jawab dia. Tapi Sultan Muhammad Fatih punya soalan, siapa daripada akil baligh sampai hari pembukaan kota Konstantinopel tidak tinggal semayang tahajud berdiri, yang tinggal semayang tahajud duduk. Abang, hampir 70,000 berdiri abang, yang lain duduk. Gila. Dari akil baligh tak tinggal semayang tahajud, memang luar biasa. Ni kekuatan. Pasal itu turun surah ni. Pasal itu surah ni. Luar biasa. Oi, abang kita tak masuk kategori tu lah. Oi, abang daripada akil balik, kita akil balik tahajud pun tak kenal lagi. Betul kan? Saya pelik depa ni punya pembinaan jati diri dan jiwa tu. Memang terror abang. Power lah. Sebab tu kalau kita tengok bangun malam ni memang layak satu surah nama pun surah Sajadah. Sujud untuk special orang yang sujud. Wallahualam. Aduh. Saya bila dengar cerita orang dulu tu rasa semangat. Okey bang. Okey, lagi satu soalan ni last. Okey, apa? Apa nikmah apa hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ni tiap subuh hari Jumaat? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Di dalam pagi hari Jumaat biasanya menjadi amalan para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mengamalkan membaca surah Sajadah dan dikapitkan dengan surah Al-Insan berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi bila pagi Jumaat, Nabi akan baca surah Sajadah rakaat pertama, sujud, dia panggil sujud sajadah. Bezakan antara sujud sajadah dengan sujud tilawah. Ayat yang sama, dia ada 14 tempat yang ada tanda ni, ada 14 tempat dalam Quran. Ayat yang sama, surah yang sama, sujud sajadah ketika dalam sembahyang, sujud tilawah ketika tengah duduk mengaji. So kalau abang mengaji nanti nak khatam Quran Ramadan kan, kita nak khatam, abang nak masuk sikit lagi juzuk. Sekarang ni mungkin orang dah baca juzuk 14, 15, 16 dah sekarang ni. Mungkin ada yang dah 17. Jadi siapa yang nak masuk nanti juzuk 21, dia akan jumpa surah ni lah. Jadi dia mengaji, dia bukan semayang. Dia tengah baca, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia kena baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru dia sambung, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu Nabi baca. Hikmah dia ialah bila gabungan antara surah Sajadah dengan Insan tadi. Surah ni mengajak kita beribadah. Surah Al-Insan menceritakan siapa dia kita. Jadi bila digabungkan surah tu pada pagi Jumaat, membuatkan seseorang tidak akan mensia-siakan hari Jumaat dia keseluruhannya. Kerana apa? Tadi dia dah baca dah apa keperluan seorang hamba dan apa keperluan seorang manusia sebagai insan yang Allah cipta. Yang tu salah satu hikmah yang ada bagi sebahagian ulama sebut tentang kenapa Nabi baca gabung dua-dua surah ni di pagi Jumaat. So remind kita semua siapa kita. Ni antara ibadah besar yang kita kena buat. Wallahu a'lam. Untuk pengetahuan semua, kita berada di penghujung rancangan dah. Sekejap sangat. Tak Habis puas, dah. tak puas. Habis dah. Minta maaf semua. Habis dah kita punya pertemuan hari ini. InsyaAllah kita mengharapkan kalau ada rezeki lagi, kita akan jumpa dengan Abang Arash lagi insyaAllah. Kalau Abang Arash sudi untuk mai, dan kita akan mengaji lagi surah-surah yang lebih dekat dengan kita. Lagi penghujung lagi kita nak habis. Setiap hari kita akan baca surah-surah mengikut juzuk-juzuk dan hari-hari kita di dalam bulan Ramadan. Teruskan beribadah, teruskan tingkatkan ibadah. Yang mana duk pulun nak khatam Quran, teruskan pulun untuk khatam Quran. Yang mana duk pulun mengaji, teruskan mengaji. Semoga Allah mengampunkan dosa kita dan menerima ibadah kita dan bulan Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abang Arash. Jumpa lagi semua, tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.